Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Syafina Rosli. Pencemaran udara merupakan isu yang membimbangkan pada masa kini di Malaysia. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan kepada bahan kimia, jirim zarah dan bahan biologi yang dapat memudaratkan kesihatan manusia dan organisma hidup. Pencemaran udara ini juga dapat merosakkan alam sekitar jika ia dibebaskan ke atmosfera. Pencemaran udara ini berlaku di seluruh Malaysia dan satu lokasi telah dikesan di Kamuntin Perak yang memaparkan punca dan faktor menyebabkan pencemaran udara menjadi masalah utama di lokasi ini. Pembebasan asap-asap ini berpunca daripada pembangunan kilang yang pesat. Lokasi Kamuntin yang merupakan lokasi yang strategi dan merupakan kawasan perindustrian. Antaranya ialah kilang pengeluaran sarung tangan. Penggunaan kenderaan yang tinggi juga merupakan punca dan faktor pencemaran udara di Kamuntin. Kesan pencemaran udara terhadap alam sekitar ialah yang pertama, pembebasan gas daripada kilang, exhaust kenderaan dan juga pembakaran terbuka akan menyebabkan ceroboh. Yang kedua ialah pembebasan gas karbon dioksida akan menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga ialah klorofluorokarbon yang berlebihan akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dan yang terakhir ialah gas seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida akan menyebabkan hujan asid. Kesan pencemaran udara terhadap benda hidup pula ialah yang pertama, akan menjejaskan kesihatan manusia seperti kesesakan nafas. Yang kedua ialah karbon monoksida akan menyebabkan kerencanan akal, sakit kepala dan juga akan membawa maut. Yang ketiga ialah hujan asid akan menyebabkan sumber air menjadi berasid dan tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Pencemaran udara pada tahun 2015 meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini. Hal ini disebabkan oleh peningkatan industri dan kenderaan bermotor. Jika dilihat dari carta beban pencemar untuk sulfur dioksida, loji janakuasa penyumbang utama iaitu 54%, diikuti dengan lain-lain kategori 32%, industri 7% dan kenderaan bermotor 7%. Bagi beban pencemar zirim zarahan pula, penyumbang terbesar adalah daripada industri iaitu 32%, diikuti oleh loji janakuasa 31%, lain-lain kategori 20% dan kenderaan bermotor 17%. Penyumbang terbesar bagi nitrogen dioksida adalah daripada loji janakuasa iaitu 65%, diikuti kenderaan bermotor 27%, industri 6% dan lain-lain kategori 2%. Walau bagaimanapun, kenderaan bermotor masih merupakan penyumbang terbesar kepada karbon dioksida iaitu 95%. Punca-punca lain yang dinyatakan di dalam carta ini merupakan pelepasan bahan pencemar udara dari kawasan perumahan, komersial, penggunaan bukan tenaga serta pertanian. Kami berharap pencemaran ini dapat dicegah agar tiada kesan buruk berlaku. Pengiraan IPU ini berdasarkan Sistem Pollution Standard Index (PSI) yang diterima pakar di peringkat antarabangsa oleh United States Environmental Protection Agency (USPA). Kiraan purata bagi setiap parameter diambil mengikut tempoh masa berlainan. Hal ini kerana tempoh pendedahan yang berlainan boleh diterima untuk manusia. Di sini dapat dilihat ada 6 jenis parameter tercemar seperti sulfur dioksida, habuk halus PM10, habuk halus PM2.5, ozon, nitrogen dioksida dan seterusnya adalah karbon monoksida. Indeks pencemar udara kesannya kepada kesihatan manusia. Bagi IPU 0 hingga 50 iaitu berstatus baik, pencemaran ini rendah. Maksudnya ia tidak mendatangkan kesan buruk terhadap kesihatan. Dengan IPU sebegini, tiada sekatan untuk aktiviti luar kepada orang ramai. Orang ramai hendaklah sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya, untuk IPU 51 hingga 100, pencemaran ini sederhana yang mana ia juga tidak memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia. Nasihat kesihatan sama juga seperti yang sebelumnya. Bagi IPU 101 hingga 200 yang menunjukkan status yang tidak sihat bagi sesetengah untuk kumpulan yang sensitif, kesan terhadap kesihatan ialah ia dapat mengurangkan keadaan kesihatan terutamanya bagi warga tua, wanita hamil, kanak-kanak dan juga kepada individu yang mengalami komplikasi jantung dan paru-paru. Mereka dinasihatkan agar menghadkan aktiviti luar.
Selain itu pula ialah IPU 201 hingga 300 ini sangat tidak sihat. Kesan kepada kesihatan adalah dengan memburukkan keadaan kesihatan dan toleransi yang rendah terhadap latihan fizikal kepada orang yang mempunyai komplikasi jantung dan paru-paru. Ia juga dapat mempengaruhi kesihatan awam. Nasihat kesihatan ialah orang tua dan orang yang berisiko tinggi dinasihatkan untuk berada di dalam kediaman dan mengurangkan aktiviti fizikal. Bagi yang mempunyai masalah kesihatan dinasihatkan agar segeralah berjumpa dengan doktor. Akhir sekali, untuk bacaan IPU yang menunjukkan 301 hingga 500 ini adalah berstatus berbahaya. Ia sangat berbahaya kepada orang yang berisiko tinggi dan kesihatan awam. Orang tua dan orang berisiko tinggi dinasihatkan supaya tidak melakukan aktiviti luar. Cara untuk mengatasi masalah pencemaran udara. Yang pertama, memperkuat kuasakan undang-undang yang tegas kepada yang bersalah. Seterusnya, yang kedua, berkongsi kenderaan untuk mengelakkan pencemaran udara. Yang ketiga, meninggikan cerombong asap kilang. Yang keempat, membina kilang jauh daripada kawasan perumahan. Dan akhir sekali ialah membuat kempen kesedaran.